What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faiz Wan. Okey, episod kali ini tentang iSinar. Okey, baru tadi melalui kenyataan media daripada page Bulletin TV3 ada beritahu pasal detail iSinar. Dan sebenarnya dah 3 kali aku baca statement ni. Nak pastikan apa yang dimaklum kat sini adalah senang untuk aku explainkan dengan korang sebagai penonton setia Saja Sembang. Okey, sebenarnya beginilah ceritanya. Okey, dia ada dua kategori. Dua kategori yang layak untuk dapatkan bantuan iSinar ataupun pengeluaran iSinar. Dan kedua-dua kategori ini ada dua tarikh yang berbeza untuk membuat permohonan. Ni isu dia. Okey, kategori pertama aku ceritakan dulu. Okey, kalau kau tengok kategori pertama ni, dia lagi macam spreadkan lagi ataupun peluaskan lagi golongan sasar tu lebih besar lagi. Okey, berbanding dengan kategori kedua. Okey, jom kita tengok kategori pertama. Dia kata mereka yang layak termasuk ahli yang bekerja di sektor formal, yang bekerja sendiri, yang bekerja di dalam sektor ekonomi gig. Ekonomi gig ni kerja yang sendiri atau macam yang kau tengok macam Foodpanda dan sebagainya, yang sudah lama tidak mencarum, yang hilang pekerjaan, suri rumah, atau yang diberi notis cuti tanpa gaji. Macam suri rumah tu kalau dia ambil iSuri, itu pun kategori ni pun layak. Dan yang diberi notis cuti tanpa gaji pun layak. Okey, kriteria bagi kategori pertama ni, dia ada dua pilihan. Dia antara dua ni lah. Okey, yang pertama, ahli yang tiada caruman dengan KRSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut. Okey, semasa permohonan. Maksudnya dia kategori yang apa yang aku bagi tahu tadi. Okey, kriteria dia perlu tiada caruman langsung 2 bulan berturut-turut. Okey, ataupun ahli yang masih bekerja, okey, yang telah mengalami kata pengurangan gaji pokok, okey, sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Ini merujuk kepada orang kata bila kita dapat iLestari, yang kita tahu pengumuman iLestari adalah selepas tarikh tu. Dan kebanyakan semua akan dapat manfaat ni. Dan sebelum ni pun syarat-syarat iLestari dia kata okey untuk semua pencarum. Untuk maksudnya akaun 2 ni boleh ke semua pencarum. Tapi sekarang ni isunya agak pening kepala. Okey, sebab apa? Kalau kita tengok kategori pertama dengan kategori kedua, nanti dia akan ulang benda yang sama. Cuba dia lagi spesifik, ataupun kategori pertama ni dia lagi luaskan. Okey, peluaskan lagi kategori kriteria tu. Okey, bagi kategori pertama ni, okey, still lagi untuk korang nak mohon, tiada dokumen sokongan diperlukan langsung. Okey, dan kelulusan secara automatik berdasarkan data dalaman KWSP. Okey, dan ahli hanya perlu memohon secara dalam talian melalui isinar.kwsp.gov.my. Okey, tengok tarikh dia mulai 21 Disember 2020. 21 Disember 2020 korang boleh membuat orang kata permohonan atas talian tanpa sebarang dokumen yang korang perlu sokongkan. Okey, ingat. Okey, itu yang kategori pertama. Okey, dan kita tengok kategori yang kedua pula. Okey, kategori ini adalah untuk ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas. Okey, maksudnya kalau tolak gaji 50% pun termasuk dalam kategori ini. Termasuk pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa. Okey, maksudnya dia kerja lebih masa tetapi tak dibayar gaji orang kata sepatutnya. Okey, contohnya patutnya dia OT lah. Okey, cerita pasal OT tapi dia tak dapat gaji OT tu. Okey, selepas Mac 2020. Maksudnya yang sebelum waktu mula-mula PKP lagi. Okey, maksudnya siapa yang dalam masa tu dia boleh still lagi berbuat permohonan ni. Dia layak. Yang mana pengurangan tersebut hanya boleh dikenapasti melalui dokumen yang diberikan. Ini lagi strict. Ini lagi strict sikit. Okey, sebab dia ada dokumen tertentu yang korang perlu attachkan melalui permohonan online nanti. Okey, kalau tengok apakah dia? Slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan. Maksudnya sebelum ataupun selepas. Okey, contoh macam 3 bulan tu, sebelum tu kau kena attachkan sebelum punya.
Okay, sebelum bulan Mac tu, okay, sebelum majikan korang announcekan, okay guys, bulan ni sebab MCO, okay, PKP, kita tolak 30%. Kita tolak 30%, so gaji yang seterusnya pun tolak 30%. So, korang ambil slip gaji yang selepas Mac 2020 yang telah tolak tu, okay, attachkan dengan yang sebelum, okay, barulah nampak comparison kat situ, okay. Dan satu lagi, notis pemberhentian atau pemotongan allowance dan atau tuntutan kerja lebih masa. Okey, ini bagi sesiapa yang ada potongan allowance, okey, ataupun pemotongan OT yang kau menunjukkan kau ni ada lebih masa. Tapi bagi aku, kalau tak ada benda ni pun, korang melalui slip gaji pun boleh tunjukkan sebenarnya. Kalau dia ada detail lah pasal OT, tak ada kosong kan. So, kau dia boleh compare kat situ. Jangan risau. So, jika dokumen di atas tidak boleh dikemukakan, sebarang dokumen sokongan lain seperti penyata bank atau surat pengesahan majikan akan diberi pertimbangan. Ini korang kena bincang dengan HR korang. Jika tak ada benda ni, minta boleh tak saya nak minta dokumen yang ni dan dapat pengesahan daripada HR, okey, dan selitkan. Okey, jika tak ada langsung slip gaji ataupun notis pemberhentian dan sebagainya lah. Okey, dan bagi tahu ini nak keluarkan ICNAR, pengeluaran ICNAR, bukannya nak berhenti kerja ataupun bukannya nak minta claim dan sebagainya lah. Okey. Okey, so bagi kategori ini, anda boleh memohon secara dalam talian melalui icnar.kwsp.gov.my mulai 11 Januari 2021. So kalau kita tengok kategori pertama, okey, iaitu 21 Disember 2020 buat permohonan. Bulan ini juga Disember. Tetapi kategori kedua ni dia lebih strict sikit, okey, yang mana 11 Januari 2021. Lama lagi lah nak buat permohonan dapat kerja. Sebab apa? Aku rasa aku punya kategori kedua kot, kan? So kalau kita tengok kat sini, untuk memastikan permohonan dipertimbangkan dengan terperinci, status permohonan akan dimaklumkan kepada ahli dalam masa 2 hingga 3 minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya selepas kelulusan diberi. So, kalau macam tahu, okay, sini aku nak jelaskan lebih sikit pasal bagaimana korang nak keluarkan. Ini sebenarnya dia dah ada maklum. Okay, cuma sekarang ni dia bagi tahu kategori, dua kategori yang boleh keluar berbeza sikit. Yang sebelum ni kita tahu 90,000 dan ke atas. Tapi sekarang ni baki 100,000 dan ke bawah dan 100,000 ke atas. So, bagaimana dia punya, korang nak dia punya pembayaran dan sebagainya, dia seperti biasa, okay, yang mana aku akan sharekan di ruang community nanti. Kau boleh tengok kat situ lah dia punya jadual, okay. Dan bagi korang yang nak tahu lebih lanjut, korang boleh layari icnar.kwsp.gov.my nanti. So, itulah sedikit sebanyak, okay, yang aku boleh explainkan tentang perkara ini ataupun tentang KWSP atau ICNAR. Okay, so itulah perkongsian aku pada malam ni. So, diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat. Dan bagi korang yang belum subscribe channel aku Ustaz Sembang, please subscribe channel aku, subscribe kat sini. Okay, dan jangan lupa share dan like video ini dan juga video aku sebelum ni. So, aku Faizuan. Assalamualaikum.